Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita dan alhamdulillah kita telah pun masuk dalam membincangkan mengenai fadilat hari Jumaat, dan pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah telah kita kupaskan bersama beberapa fadilat-fadilat hari Jumaat, dari mana antara lain telah kita mengetahui bahawasanya hari Jumaat itu adalah penghulu pada setiap minggu, ya, dan penghulu hari mingguan, di mana antara lain kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam pada hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga pada hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam alaihi salam ke atas permukaan bumi pada hari Jumaat, dan tidak akan berlaku dunia kiamat kecuali pada hari Jumaat. Dan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam hari Jumaat ada waktu-waktu yang sangat makbul, di mana barang siapa berdoa bertepatan pada waktu tersebut, nescaya doanya itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membincangkan masalah tersebut dan ada yang mengatakan waktunya itu adalah selepas solat asar sampailah terbenam matahari. Selepas solat asar sampai terbenam matahari, di sana ada satu detik di mana barang siapa berdoa bertepatan dengan detik tersebut, nescaya doanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita, dan perbincangan kita seterusnya adalah di dalam masalah disunatkan memperbanyakkan bacaan selawat pada malam dan pada siang hari Jumaat. Jadi pada malam dan siang hari Jumaat antara lain kita disunatkan untuk memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi SAW, dan juga ada doa-doa yang lain yang kita disunatkan membacanya. Baik, kita mengambil perbincangan tersebut. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafhatu wa fihi sa'qah, fa akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, sebaik-baik hari kamu adalah hari Jumaat. Afdal, paling afdal dalam seminggu itu adalah hari Jumaat. Pada hari itulah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, dan pada hari itu Nabi Adam dicabut rohnya. Pada hari itu pula ditiup sangkakala dan dimatikan seluruh umat manusia. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita lihat hadis-hadis yang lalu kita hanya mengetahui Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Kita mengetahui Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga, dikeluarkan daripada syurga. Semua berlaku pada hari Jumaat, tetapi dalam hadis ini ada sedikit penambahan. Maka antara lain kita mengetahui tidak akan berlaku hari kiamat kecuali pada hari Jumaat, dan hari Jumaat ditiup sangkakala. Bukan hanya ditiup sangkakala, dimatikan seluruh manusia juga pada hari Jumaat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oleh itu perbanyakkanlah selawat ke atas diriku pada hari tersebut, dan bacaan selawatnya itu akan disampaikan kepadaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita supaya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bila? Pada hari Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. Bilakah mula hari Jumaat? Mulanya dengan terbenamnya matahari pada hari Khamis. Terbenamnya matahari pada hari Khamis itu dikira malam Jumaat. Sampai besoknya subuh, zuhur, asar, terbenamnya matahari hari Jumaat, habis hari Jumaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari tersebut kita digalakkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Setiap hari kita ada berselawat ke atas Nabi. Alhamdulillah. Tetapi pada hari Jumaat, kita digalakkan lebih-lebih lagi memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Yuk kita renungkan. Hari Jumaat yang lalu. Dibezakan dengan hari-hari yang sudah-sudah. Hari-hari yang lalu. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Minggu. Memang kita ada amalan-amalan tertentu. Akan tetapi selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, pada hari Jumaat yang lalu itu, adakah di sana ada perbezaan bilangan selawat kita ke atas Nabi kalau dibezakan, dibandingkan dengan hari-hari yang lain? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Minggu. Sama ke tidak? Ke kita tak perasan? Kita just go through life begitu sahaja, tak kira hari itu hari Jumaat, tak ada perbezaan. Kalau mungkin selama ini kita tidak membezakan hari-hari yang lain dengan hari Jumaat, namun para jemaah yang dirahmati Allah, mulai hari Jumaat ini, ingat, hari Jumaat adalah hari yang agung, afdalu ayyamikum, hari yang paling afdal. Dan Nabi SAW menyuruh kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Nescaya, kalau dibandingkan dengan hari-hari yang lain, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Minggu, kalau dibandingkan dengan Jumaat, nescaya mestilah selawat, kita membaca selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat lebih daripada hari yang lain. Kerana apa? Kerana Nabi SAW menyuruh kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyakkanlah kalian berselawat ke atasku pada hari Jumaat. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana saya katakan, mulai hari Jumaat ini kita adjust sikit bilangan selawat kita. Kalau biasa-biasa kita selawat, mulai Jumaat ini, contoh, selepas kita zikir, selepas solat maghrib, at least kita baca selawat ke atas Nabi 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baca 10 kali. Lepas isyak, baca 10 kali. Kalau kita ada masa duduk di atas sejadah, alhamdulillah. Kalau tidak, lepas duduk di atas sejadah, kita nak kena siapkan makan ke, kita nak kena buat minuman ke, sambil buat minuman, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyakkan. Kerana apa? Kerana hari ini special. Kerana apa? Specialnya hari ini adalah hari Jumaat. Specialnya hari ini Nabi SAW menyebutkan afdal ayyamikum yaumul Jum'ah. Hari yang paling afdal hari Jumaat. Fa'akthiru, maka perbanyakkanlah, Nabi katakan, fa'akthiru alayya minas salati fi, maka perbanyakkanlah kalian berselawat ke atas diriku pada hari Jumaat. Maka kita perbanyakkan. Kita orang yang beriman, Nabi sebutkan, kita dengar. Nabi sebutkan, kita dengar, apa yang Nabi suruh, kita cuba lakukan seberapa yang terdaya. Benda ini bukan benda yang berat. Berselawat ke atas Nabi tak memerlukan untuk pergi Mekah. Tak memerlukan untuk pergi masjid. Bahkan tak memerlukan wuduk sekalipun. Bahkan tak memerlukan kita duduk di atas sejadah. Sambil jalan boleh berselawat ke atas Nabi. Homework. Mulai minggu ni, mesti ada perbezaan. Kalau dibandingkan hari biasa dengan hari Jumaat, sama sahaja, kita fail. Pasal tak ada perbezaan. Betul kan? Jadi kita punya benchmark kita, tak boleh tengok orang awam. Alah Ustaz, kawan-kawan kita pun pergi expo juga hari Jumaat. Kawan-kawan kita punya benchmark bukan untuk bandingkan diri kita dengan kawan-kawan kita yang tempat expo ke, dengan kawan-kawan kita yang pergi mall ke, dengan kawan-kawan kita yang pergi swimming pada hari Khamis malam Jumaat ke, bukan. Benchmark kita apa yang Nabi SAW sebutkan. Ini benchmark. Boleh para jemaah usahakan. Jadi hari Jumaat nanti, teman kita, admin kita kat WhatsApp ingatkan, hari ini hari Jumaat, perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Ingatkan. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, fa inna salatukum ma'rudatan alayya
ketahuilah solat kalian itu akan sampai kepadaku. Nabi menyebutkan solat kalian itu akan sampai kepada Nabi SAW, akan disampaikan kepada Nabi SAW. Para sahabat kehairanan. Salawat kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, akan disampaikan kepada Nabi. Para sahabat bertanya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wa kaifa turadu alaika salatuna? Dan bagaimana selawat kami yang kami ucapkan itu dapat disampaikan kepada kalian, kepada anda ya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, mereka mengatakan, wa kaifa turadu alaika salatuna wa qad arinta? Bagaimana salawat kami itu dapat disampaikan kepada engkau padahal jasadmu telah hancur luluh. Di dalam kubur dah hancur luluh. Macam mana nak disampaikan? Nabi SAW menyebutkan, Inna Allah Azza wa Jal harrama alayyal ard an ta'kula ajsada anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan bumi daripada memakan jasad para anbiya. Jadi bumi tidak akan makan jasad para Nabi SAW. Ini contoh para jemaah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi antara lain dapat kita lihat Ibnul Qayyim berkata, perbanyakkanlah bacaan selawat ke atas Nabi SAW pada hari dan pada malam Jumaat. Bahkan ianya disunatkan berdasarkan sabda Nabi SAW, akthiru minas salati alayya yaumal jum'ah wa laylatal jum'ah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, perbanyakkanlah kalian berselawat ke atasku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pada hari Jumaat, bila hari Jumaat? Semenjak subuh sampai maghrib hari Jumaat. Malam Jumaat, hari Khamis terbenam matahari, masuk maghrib sampai subuh. Malam Jumaat. Perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, saya ni orang yang dah memang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Alhamdulillah. Kalau kita dah tergolong bersama orang-orang yang memang dah perbanyakkan selawat ke atas Nabi, kita upgrade sikit. Improvise sikit. Selawat pun ada nak upgrade, improvise. Kalau selama ini kita setakat baca Allahumma salli ala Muhammad di bibir, cuba kita improvise, upgrade sikit supaya ketika kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kita dapat khusyukkan juga. Maksud dapat kita hayati. Kalau tidak pun di mulut ungkapkan Allahumma salli ala Muhammad, hati kita juga berzikir Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita cuba. Kita cuba baca sekali, 3 kali kita baca. Di bibir saja. Baca Allahumma salli ala Muhammad. Cuba, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang saya nak kita bibir tutup. Jangan baca. Baca dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad. Baca dalam hati. 3 kali. Alhamdulillah. Sekarang kita baca simultaneously, bersamaan, di bibir dan di hati. Boleh? Kita baca 3 kali. Di bibir ungkapkan Allahumma salli ala Muhammad, hati pun baca Allahumma salli ala Muhammad. Cuba, bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hidupkan hati kita. Kadang-kadang kita mengatakan, hati kita hati kita mati. Tak ada keriangan. Tak ada ketenangan. Tiada ketenangan kerana seringkali para jemaah yang dirahmati Allah, kita hanya bimbang dan kita hanya utamakan jasad kita. Cuba kita bangun ada dot satu, garis atau sebagainya. Kita tengok kat cermin, muka kita bergaris, kita nampak. Muka kita dah berkedut, kita bimbang. Muka kita dah ada semalam kena sunburn, kita bimbang. Ini jasad kita, kita bimbang.
Tetapi betapa ramai di antara kita bimbang apabila rohani kita mati. Rohani kita terguris. Apabila kita buat maksiat, dalam hadis menyebutkan akan ada noktah hitam dalam hati kita. Hati yang putih bersih, kalau ada noktah hitam satu, nampak ketara. Ada noktah hitam dua, nampak. Benda baju putih ada dot, nampak. Adakah kita bimbang? Kita tak kisah. Sebab itu lama kelamaan kadang-kala hati semakin mati. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengetahui al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurangan. Yazidu bi ta'ah. Iman akan bertambah dengan ketaatan yang kita lakukan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman akan berkurangan dengan maksiat yang kita lakukan. Ini baru berselawat ke atas Nabi. Kalau kita dapat biasakan yang saya katakan tadi, berselawat dengan ungkapan di mulut dan di hati, Allahumma salli ala Muhammad, kita dah biasakan, maka setiap kali kita berzikir, katakan selepas kita solat, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Bukan setakat 33 kali di mulut. Kita baca 33 kali di mulut dan di hati. Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Hati kita juga berzikir. Itulah yang kita dapat menghidupkan hati yang mati. Contoh. Belum lagi kita upgrade third level. Dengan kita ungkapkan subhanallah, kita tahu ungkapan di mulut kita, di bibir kita, ungkapan di hati kita. Pada masa sama kita tahu dan kita yakin dan kita tahu Allah Maha Besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Contoh. Jadi sebab itu para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala betapa ramai orang yang berzikir hatinya tetap mati. Betapa ramai orang yang berzikir kadang-kala masih lagi gelisah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat Quran, alaysa bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang? Baik. Jadi Imam Ibn Qayyim menjelaskan kita disunatkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, "Aktsiru minas salati alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah." Perbanyak kalian membaca selawat ke atas diriku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Penulis mengatakan, hal ini adalah tepat sekali sebab Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh umat manusia. Sedangkan hari Jumaat merupakan pemimpin seluruh hari dan penghulu seluruh hari dalam seminggu. Dalam demikian, membaca selawat kepada Nabi SAW pada hari Jumaat merupakan satu keutamaan yang tidak didapati pada hari-hari yang selainnya. Antara hikmah yang lain, bahawasanya setiap amal kebaikan umat Nabi SAW di dunia dan di akhirat sebenarnya terletak di dalam genggamannya. Dengan perantaraannya, Allah mencurahkan kepada umatnya kebaikan duniawi dan ukhrawi. Dan kemuliaan terbesar yang dapat mereka raih adalah pada hari Jumaat. Pada hari itu akan dibangkitkan lalu ditempatkan di gedung-gedung dalam syurga. Bahkan hari itu merupakan waktu penambahan kemuliaan bagi mereka. Iaitu jika mereka berjaya akan dimasukkan ke dalam syurga. Hari Jumaat merupakan hari raya mereka ketika di alam dunia. Dan setiap doa yang dibaca pada hari itu akan dimakbulkan dan tidak ditolak. Kesemua keutamaan dan keistimewaan ini dapat mereka raih dengan sebab adanya bimbingan pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai tanda terima kasih dan sekadar berbalas bukti terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat ibaratnya hari raya kita di dunia. Sebab tu ada perbezaan. Hari Jumaat kita memperbanyakkan selawat. Ada amalan-amalan yang lain lagi yang bakal kita kupaskan nanti insya-Allah. Hari Jumaat kalau dapat
Kita ada suami nak pergi kerja. Get ready satu set baju yang lain. Kalau dulu zaman pergi sekolah, hari Jumaat antara hari yang kita asal bolehlah. Stokin tak payah tukar mak. Pasal dah last day. Kasut kotor pun tak apa. Pasal dah last day. Betul kan? Dah last day. Baju kotor pun tak apa. Pakai baju tak payah pakai baju baru. Pakai baju semalam. Pasal dah last day. Tetapi sekarang kita ubah. Tu dulu waktu sekolah. Sekarang suami nak pergi kerja, hari Jumaat semua pastikan set baru. Baju baru, seluar baru. Maksud bukan baju baru tu baju baru belilah. Akan tetapi kita make sure kita serika, tak nak pakai baju semalam bang. Tak nak pakai seluar yang semalam. Stokin semua baru. Kenapa? Hari ini hari Jumaat. Abang nak pergi solat Jumaat. Itu dia. Contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Suami pergi solat Jumaat, isteri kat rumah dapat pahala. Kenapa? Suami pergi solat Jumaat, isteri yang siapkan pakaian untuk suami tadi. Isteri yang pakaikan stokin yang baru supaya jemaah kat sebelah suami tak berbau. Pastikan semua sempurna. Alhamdulillah. Orang perempuan mudah dapat pahala. Siapkan makan, dapat pahala. Siapkan suami pakaian segala-galanya untuk suami pergi kerja, tutup aurat dan pergi solat Jumaat. Alhamdulillah. Itulah antara perkara-perkara yang kita disunatkan untuk melakukan dan membacanya pada hari Jumaat, iaitu memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah perkara atau amalan yang lain yang kita disunatkan membacanya pada hari Jumaat atau melakukannya pada hari Jumaat? Penulis mengatakan, pada malam dan siang hari Jumaat, kita disunatkan pula membaca surah Al-Kahfi. Berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu nura ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya hingga Jumaat yang berikutnya. Para jemaah yang dirahmati Allah, hari Jumaat kita disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Saya yakin ramai di antara kita telah mengamalkannya. Kalau ada di antara kita belum mengamalkannya, mulai hari Jumaat ini lakukan. Baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi terletak dalam juz ke-15. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah Fatihah, surah pertama. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Sampai ayat surah yang ke-18, surah Al-Kahfi. Disunatkan membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi agak-agak lebih panjang daripada surah Yasin. Kadang-kala kita biasa baca surah Yasin pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Selain daripada surah Yasin, atau bahkan lebih baik daripada surah Yasin kalau dibaca pada malam Jumaat, adalah surah Al-Kahfi. Kita ubah sedikit program kita. Kalau kita dah biasa nikmat baca surah Yasin, mungkin 1 minggu baca surah Yasin, 1 minggu baca surah Al-Kahfi. Kalau kita ada masa lebih, kita baca surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Kalau kita tak ada masa, cuma satu saja, maka pilihlah surah Al-Kahfi. Kerana membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau hari Jumaat memang ada suruhan daripada Nabi SAW. Kalau surah Al-Kahfi tu agak panjang sedikit, maka kita boleh bagi-bagikan. Contoh, malam Jumaat kita baca 2 makra' daripada surah Al-Kahfi. Baca contoh sama ada 4 muka surat ke. Kemudian besoknya sambung lagi. Jadi berarti kita ada projek ataupun ada azam nak baca surah Al-Kahfi. Bila kita mulakan, hari malam Jumaat bermula dengan terbenamnya matahari. Hari Khamis, malam Jumaat. Maghrib saja, itu time kita daripada Maghrib, Isyak, besok subuh, Zuhur, Asar, sampai terbenam matahari, itulah waktu yang lebih daripada 14 jam
kita ada, atau 24 jam kita ada untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Kalau kita ada masa, kita duduk, baca sekali baca, insya-Allah kurang daripada setengah jam, dapatlah kita menyempurnakan bacaan surah Al-Kahfi. Walhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, adha'a lahu nura ma bainal jum'atain, maka dia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya hingga hari Jumaat. Apa antara lain maksudnya? Kita dalam menjalani kehidupan ini pada Jumaat, kadang-kala kita dalam kegelapan. Tanpa disedari kita dalam kegelapan. Kegelapan kita sangkakan kita terang pasal ada cahaya. Terang zahirnya. Tapi hakikatnya kegelapan. Orang yang kegelapan tu bagaimana? Contoh, kita masuk ke dalam bilik yang tak ada tingkap, tutup semua lampu pada waktu malam. Gelap gelita. Ketika gelap gelita, boleh tak kita cari barang? Tak boleh cari barang. Tak tahu di mana tempat letak barang tertentu. Apatah lagi itu bukan rumah kita. Itu bukan tempat kita. Kita nak jalan pun tak tahu mana lorong, belok kiri, belok kanan. Terlanggar. Kerana dalam kegelapan. Dalam menjalani kehidupan ini para jemaah yang dirahmati Allah, betapa ramai orang hakikatnya dalam kegelapan tanpa dia sedari. Sebab itu kadang-kala dia jalan, dia terlanggar. Terlanggar tiang, terlanggar barang, terlanggar hukum-hukum Allah. Seseorang yang melanggar hukum Allah kadang-kala melakukannya dengan sengaja. Kadang-kala melakukannya dengan keadaan tak sengaja. Kadang-kala nak lakukan kebaikan tapi terlakukan kesilapan, maksiat. Kerana kita lemah. Kadang-kala kita tak dapat petunjuk, tidak tahu. Inilah hakikat kegelapan yang manusia sedang hadapi. Kadang-kala tak tahu hukum. Nak tahu, nak tanya hukum pun tak tahu. Ustaz ni cakap itu, ustaz ni cakap begini, pening kepala. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kala beri kita petunjuk. Dalam hadis-hadis ada menyebutkan, nak tanya hukum kadang-kala tepuk dada. Tepuk dada kita, tanya hukum. Maksudnya tepuk dada tanya hukum tu bukan mengenai perkara yang terang dan jelas. Perkara yang terang dan jelas, arak haram tahu. Tetapi kadang-kala kita nak buat sesuatu. Ini boleh ke tak boleh? Tak tahulah. Ustaz ni kata boleh, ustaz tu kata tak boleh. Tanya hati kita. Bagi saya macam tak selesa. Jangan buat. Dia kata boleh, dia kata tak boleh, dia kata boleh sekalipun. Macam tak selesa lah, tak ada ketenangan. Jangan buat. Sesuatu yang dibenarkan, kita lakukan dengan tenang. Itu dengan syarat mengikut landasan Islam lah. Bukan orang yang buat maksiat. Ada satu orang ni, ustaz, dia kata dia minum arak, dia berjudi pun tak rasa bersalah. Itu lain hal. Ini dah syaitan telah mengelaburi dirinya. Tetapi sesuatu perkara kalau kita ingin mendapatkan hidayah. Jadi maksudnya antara lain para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam menjalani kehidupan ini, kadang-kadang kita dalam kegelapan. Antara lain ganjaran, fadilat, seseorang yang membaca surah Al-Kahfi, dia akan mendapat nur. Maka dia diberi cahaya. Adha'a lahu nura. Dia diberi cahaya. Ma bainal jum'atain. Di antara dua Jumaat. Jumaat hari ini sampai Jumaat akan datang. Dia insya-Allah akan dapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dipelihara. Nampak terang dan jelas. Ini maksiat ni. Tak mungkin aku nak menjerumuskan diriku. Ini contoh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat Ibnu Umar, hadis yang lain, bahawasanya Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya hingga menjulang ke atas langit dan menerangi dirinya pada hari Jumaat, serta diampunkan segala dosanya yang terdapat di antara dua Jumaat. Jadi kita dapat lihat, cuma hadis ini ada sebagian ulama hadis mengatakan ia dhaif. Jadi
untuk setakat kita mengetahui, hadis tersebut dikatakan, maka cahaya akan memancar daripada bawah kakinya hingga menjulang ke langit dan menerangi dirinya pada hari kiamat, serta diampunkan dosanya. Baik, hadis ini ada sebagian ulama katakan hadisnya dhaif. Akan tetapi hadis yang sebelumnya tadi sahih. Tetapi namun demikian kita dapat lihat maknanya hampir sama. Kalau di bawah cahaya, di bawah kakinya itu ada cahaya, hadis tadi yang pertama tadi mengatakan dia akan diberi cahaya antara dua Jumaat. Setidak-tidaknya kita mengetahui dia akan dipimpin. Dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, baik, kita disunatkan membaca surah Kahfi pada hari Jumaat. Namun dimakruhkan membaca surah Kahfi dengan suara keras di dalam masjid. Syekh Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa berkaitan masalah ini. Antaranya mengatakan, membaca surah Al-Kahfi di dalam masjid dengan suara kuat pada hari Jumaat, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ashbah, termasuk perkara yang tidak disukai, perkara yang dimakruhkan. Sama halnya dengan mengkhususkan hari Jumaat untuk berpuasa dan pada malamnya dikhususkan untuk mengerjakan solat tahajud, juga tak disukai kalau dilakukan pada hari Jumaat sahaja. Dimakruhkan juga membaca surah Kahfi pada siang harinya apabila dibaca dengan berirama. Sementara orang-orang yang berada di dalam masjid berbuat sia-sia, bercakap-cakap dan tidak mahu mendengarkannya. Di samping itu, si pembaca selalunya mengganggu ketenangan dan kekhusyukan seseorang yang sedang mengerjakan solat. Oleh yang demikian, perbuatan tersebut dilarang. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita kena faham. Apabila kita berada di masjid, masjid utamanya adalah tempat solat. Kalau kita nak berada di masjid, beriktikaf, walhamdulillah. Kita nak berzikir, alhamdulillah. Nak baca Quran, alhamdulillah. Kita sedang baca Quran, masjid kosong. Kita baca Quran. Agak-agak kita dapat dengarlah, kita keluarkan suara. Kemudian ada seorang jemaah datang, berdiri solat di sebelah kita. Automatik kena rendahkan suara. Tidak boleh kita membaca Al-Quran di dalam masjid sehingga mengganggu jemaah yang sedang solat. Tak boleh. Ya, ini kaedah. Sebab itu disebutkan di sini, dimakruhkan membaca surah Al-Kahfi dengan suara keras di dalam masjid. Bukan hanya surah Al-Kahfi, di dalam masjid apa juga perkara yang kita lakukan mengganggu jemaah sedang solat tidak diperbolehkan. Walaupun membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Suatu ketika ada sebuah masjid lah bertanya dengan saya, minta pendapat saya, telefon saya. Ustaz, beliau ada rancangan kat masjid itu, dia katakan hari Jumaat kita nak memakmurkan masjid, nak memeriahkan masjid lah. Jadi kita hari Jumaat kita digalakkan membaca surah Al-Kahfi. Apa kata? Azan zuhur pukul 1. Lebih kurang pukul 12 suku, kita tu baca surah Al-Kahfi lebih kurang 20 minit, 30 minit. Masjid nak buka tip. Jadi daripada masjid sepi, dapat buka tip atau buka CD, dapat baca surah Al-Kahfi, jemaah dapat dengar. Bagus tak? Bagus ke tidak? Dari segi akal macam bagus. Oh, memeriahkanlah, alhamdulillah, galakkan. Tetapi tanpa disedari, sebenarnya amalan itu dimakruhkan. Saya katakan, bagus idea tersebut. Tetapi dari segi sunnah, ianya itu menyalahi sunnah. Bahkan dimakruhkan. Kenapa pula? Kerana di dalam masjid jangan ada bacaan Al-Quran sekalipun yang boleh mengganggu jemaah solat. Jemaah datang nak tunaikan solat sunat, nak berzikir, nak berdoa, biar mereka berzikir dengan berdoa dengan sendiri-sendiri. Nak baca Quran, silakan baca Quran kat rumah. Nak baca kuat-kuat, silakan baca kuat-kuat kat rumah. Atau ketika tak ada orang, silakan. Tetapi ketika jemaah ramai orang, tidak diperbolehkan. Jadi di sini pada jemaah yang dirahmati Allah, walaupun niatnya baik, walaupun secara umum macam bagus, walaupun begitu dan begini, akan tetapi pada jemaah yang dirahmati Allah, tidak semestinya ianya bersesuaian dengan
sunnah Nabi SAW. Jadi bagi mereka-mereka sebagai contoh, para pentadbir masjid, kadang-kadang kena memahamilah perkara-perkara sebegini. Jadi masjid-masjid yang ada para asatidzah, peranan asatidzah kena ingatkan kalau ada sesuatu yang bercanggah. Baiklah, apa kata kita jangan buka radio, jangan buka tape. Hari Jumaat imam solat kat depan baca beramai-ramai. Juga tak digalakkan. Kerana seperti mana saya katakan, kalau kita membaca Al-Quran dengan kuat, sedangkan jemaah nak tunaikan solat, mengganggu jemaah yang tunaikan solat, maka ianya dimakruhkan. Lain kalau kecuali kuliah baca Quran. Silakan baca kuat-kuat, ramai-ramai baca. Silakan. Itu memang kuliah khas, khusus untuk memperbaikkan bacaan Al-Quran atau kuliah untuk membaca Quran, semua belajar Quran, silakan. Tetapi kalau sesi solat, majlis solat ataupun waktu solat, maka tidak diperbolehkan membaca kuat-kuat. Bahkan dalam nokta yang sama, ramai para imam yang membuat kesilapan. Sebagai contoh, para imam apabila mereka telah habis solat, sebagai contoh ya, kita solat berjemaah, solat fardu isyak atau fardu maghrib. Imam pun beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu imam pun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Baca 7 kali. Kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Zikrullah. Alhamdulillah. Akan tetapi awak berada di masjid. Awak dah habis solat. Ada ramai lagi jemaah yang masbuk. Selepas kita beri salam, mereka yang masbuk terpaksa menyempurnakan rakaat-rakaat yang tertinggal. Jadi apabila kita membaca zikrullah tadi, wirid-wirid kita tadi dengan kuat, mungkin boleh menjejas mereka-mereka yang sedang masbuk atau yang baru datang nak tunaikan salat maghrib. Afdalnya sebenarnya, Imam Syafi'i ada menyebutkan dalam kitab Al-Um, selepas imam memberi salam, afdalnya beliau itu berzikir dengan suara yang perlahan dan bukan dengan suara yang kuat. Ini contoh, ramai, sebahagianlah, bukan maksud ramai, sebahagian imam, sebahagian masjid yang tidak mengambil berat dalam masalah ini. Jadi kadang-kadang kita yang terlambat. Contoh kita yang masbuk. Selepas beri salam kita pun bangun. Kadang-kadang kita nak baca suratul Fatihah, nak baca surah, terganggu dengan zikrullah yang imam tadi baca. Ini contoh para jemaah. Jadi penting ilmu amal bersesuaian dengan sunnah Nabi SAW. Ini contoh ya. Jadi penulis mengatakan kita sedang kupaskan mengenai amalan pada hari Jumaat dan kita tidak disunatkan, tidak digalakkan, bahkan dilarang untuk membaca dengan suara yang kuat kalau kita berada di dalam masjid. Baik, alhamdulillah. Kita masih lagi bincangkan dan kupaskan fadilat dan amalan hari Jumaat. Disunatkan mandi, berhias, bersugi dan memakai wangi-wangian bagi seseorang yang hendak menghadiri perhimpunan, terutama ketika hendak menghadiri solat Jumaat di masjid. Hukum sunat berlaku bagi lelaki dan perempuan, orang tua atau kanak-kanak, bermusafir dan bermukim. Ringkasnya, hendaklah seseorang dalam keadaan bersih dan menghiasi dirinya dengan cara mandi, memakai pakaian yang baik, bersugi dan memakai minyak wangi. Ia berlandaskan berdasarkan kepada hadis-hadis yang antara lain yang bakal kita kupaskan. Jadi bagi seseorang yang nak tunaikan solat Jumaat, dia disunatkan mandi, dia sunatkan bersih-bersih tubuh badan dia, memakai wangi-wangian kerana dia akan pergi ke majlis di mana akan berkumpul ramai jemaah dan tidak mahu sampai menjejas orang sebelah, terjejas disebabkan bau stokin yang dia pakai daripada hari Senin sampai hari Jumaat, lalu dia pakai masuk dalam masjid, pula masjid aircon pula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Contoh,
Sebab itu kita mengetahui antara perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan pada hari Jumaat sebelum menghadiri solat Jumaat antara lain adalah mandi. Kita kalau cakap pasal mandi ni pada Jumaat, masyarakat kita kata takkan tak mandi. Memang hari-hari kita mandi. Mandi pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat kita disunatkan mandi. Silakan. Tetapi kita hanya lebih memahami masalah ini kalau kita pernah tinggal di luar negara. Ketika saya sedang belajar di Timur Tengah, baru saya faham, baru saya menghayati, memahami lebih mendalam masalah disunatkan mandi pada hari Jumaat. Kerana rata-rata sebahagian negara tu cuaca mereka berbeza dengan cuaca kita di Singapura, Malaysia, Indonesia. Kita mandi setiap hari mandi. Mandi satu hari 2 kali. Pagi mandi, petang mandi. Sebahagian negara, terutama sekali pada musim sejuk, mereka tak mandi. Maaf kata, seminggu tak mandi sekali. Kecuali mandi wajib. Betul. Ketika saya kat kuliah tu, kalau kita kuliah ni para pelajar ramai-ramai lah daripada berbagai negara, berbagai bangsa. Dia tengok orang Singapura, orang Malaysia, orang Indonesia. Hairan. Pasal apa? Kita mandi hari-hari. Hari-hari mandi, mereka hairan. Dan memang kita pula dengan kebiasaan memang mereka tak mandi. Kita pula hairan. Budaya berbeza. Kalau musim sejuk, sangat sejuk. Tak mandi kecuali kalau kena mandi wajib. Mandilah. Kalau tak mandi. Maka memandangkan mereka biasa tak mandi seminggu, kalau hari Jumaat, sebab tu dalam kitab disunatkan mandi pada hari Jumaat. Disunatkan mandi pada hari Jumaat kerana mereka ini secara umum memang tak mandi, perkara biasa. Dan mereka tak mandi, tak berbau seperti kita. Ketika musim panas, mereka pun kadang-kadang tak mandi. Kita kat sini tak mandi, berpeluh, berbau. Kat sana angin dia kering. Dia tak damp, tak moisture. Kering. Sebab tu kalau kita pernah pergi Arab Saudi, kena pergi umrah, kalau musim panas, memang kering. Kalau musim panas, yang orang kata tu letak telur boleh masak, yes, memang betul. Letak telur memang boleh masak. Kalau kita berdiri musim panas, kita jalan kat luar, macam seolah berdiri depan oven. Baju boleh jadi keras. Demikian halnya para jemaah. Jadi mereka memang tak mandi. Jadi pengalaman tu contoh para jemaah ketika musim panas, terpaksa kita letak air dalam baldi. Besok nak mandi. Nak buat istinja. Pasal air paip mereka pun panas. Contoh. Jadi antara lain, sebab itu dalam kitab-kitab disunatkan mandi pada hari Jumaat. Fahamlah kita. Jadi kalau tempat-tempat yang memang tak mandi tu, at least pada hari Jumaat, seminggu sekali mandilah. Untuk kita ni dah memang hari-hari mandi, dah tak ada perbezaan. Alhamdulillah. Cuma kalau kita nak tunaikan solat Jumaat, kalau dapat mandi, Alhamdulillah. Kalau tak mandi, tadi pagi dah mandi, dah memadai. Alhamdulillah. Disunatkan berhias, bercantik-cantik. Tadi saya dah katakanlah. Para ibu, para isteri, siapkan suami supaya Jumaat pakaian yang bersih. Berwangi-wangian. Bagi suami yang nak pergi masjid, berwangi-wangian. Alhamdulillah. Contoh. Bagi kaum ibu, apabila keluar daripada rumah, tidak boleh berwangi-wangian melampaui batas. Kaedah. Orang perempuan para jemaah yang dirahmati Allah, keluar daripada rumah, tidak boleh berwangi-wangian. Tidak boleh berwangi-wangian kerana ada disebutkan mana-mana wanita yang keluar daripada rumah berwangi-wangian untuk tidur wangi-wanginya tadi, maka setiap lelaki yang memandangnya itu adalah mata zina. Jadi kalaulah kita seorang wanita, maaf katalah ya, ini secara umum, kita memakai wangi-wangian. Cari yang wangi-wangian, saya nak wangi-wangian yang paling menggoda. Dosa. Kecuali wangi-wangian tu kita pakai kat rumah untuk suami. Carilah yang paling menggoda, silakan. Tapi kalau kita pakai kat luar, pakai wangi-wangian yang paling menggoda. Ni kurang menggoda, kurang
Nak cari, tengok, pakai saja, kalau naik MRT, mesti orang toleh. Haram hukumnya. Tak boleh. Wanita diperbolehkan berwangi-wangian sekadar menutup bau yang tak enak. Maaf kata, sebahagian orang itu mempunyai bau badan yang tak elok. Maka dia nak kena pakai deodoran. Pakai deodoran, alhamdulillah diperbolehkan. Lepas pakai, dia pun kering supaya menutup, maaf kata, bau yang tak enak, diperbolehkan. Menutup bau yang tak enak, yang boleh mengganggu, boleh. Tetapi tak boleh pakai wangi-wangian, kita duduk sebelah, orang sebelah boleh bau wangi-wangian kita, sampai tertoleh, oh, dah tahu haram hukumnya. Demikian ya, para jemaah, kena jaga baik-baik. Namun, walaupun kita katakan tak boleh berwangi-wangian, janganlah juga berbusuk-busukkan. Lelaki tadi kita katakan, nak pergi solat Jumaat, stokin tu kadang-kadang boleh menjejas orang lain. Kena jaga. Orang perempuan juga, maaf kata, ni cakap umum saja. Jangan kecil hati. Ni secara umum. Orang perempuan, maaf kata, kadang-kadang tadi pagi mandi, cuci rambut semua, lepas tu terus pakai tudung. Kadang-kadang one whole day kat tempat kerja tu bertudung. Kemudian orang sebelah, orang yang bukan Islam, diri sebelah kita, ayo, menjejas, membawa nama yang tak baik kepada agama kita. Jadi kita kena jagalah, jaga kita punya personal hygiene, memakai tudung, jangan sampai tudung tu berbau, agak-agak balik bau tak. Kita kadang-kadang kita dapat bau, tetapi kadang-kadang kita dah immune dengan bau kita. Mana ada bau busuk? Wangi. Kita cium ketiak kita pun tak bau busuk. Enak. Contoh, dia kena tanyalah suami kita, bang, tengok bau tak sekuap saya ke tudung saya? Tanya. Ini contoh pada jemaah. Supaya jangan sampai menjejas. Jadi kalau kita nak kena beli lebih tudung, silakan niatkan supaya saya nak pergi masjid supaya bersih, saya naik bas tak ada orang terganggu. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ala kulli muslimin ghuslu yaumul jumaah. Bagi setiap orang Islam dikehendaki mandi pada hari Jumaat. Wa yalbasu min salihi thiyabih, dan memakai pakaian yang terbaik. Wa in kana lahu tib massamin, dan barang siapa yang ada wangi-wangian, maka pakailah wangi-wangian tadi. Jadi 3 perkara. Bagi seorang Muslim kena mandi setiap hari Jumaat. Macam saya katakan, kita tak akan faham sampai kita ada pengalaman tinggal di luar negara yang tak mandi seminggu tak sekali, baru kita faham. Dan juga memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian pada hari Jumaat. Dari Ibnu Salam radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar pada hari Jumaat, ma ala ahadikum law ishtara thawbaini li yaumil jum'ah wa siwa thawba mihnati. Apa salahnya apabila kalian memberi sepasang pakaian lagi untuk persediaan hari Jumaat, di samping sepasang pakaian untuk bekerja. Nabi katakan, apalah salahnya kalau kalian beli satu lagi ekstra pakaian untuk solat Jumaat dan satu lagi untuk kerja. Tak salah. Kerana rata-rata para sahabat ada satu pakaian. Nabi galakkan beli satu lagi tak salah. Jadi kita ada beza. Kita ada banyak pakaian. Ada sahabat lepas cuci pakaian kena tunggu kering baru boleh keluar. Pasal pakaian tadi dah kotor, nak tunggu kering dah cuci. Kita buka lemari, tak tahu mana satu pakaian yang nak pakai. Lemari pun full. Ya. Jadi muhasabah. Jadi kalau perlu, kalau suami itu kerja berat, berdasarkan hadis ini, hari Jumaat bawa 2 beg. Satu, bukan 2 beg. Satu pakaian yang dia pakai, satu lagi beg, siapkan baju kurung ke, jubah ke, bang nanti sampai masjid tukar pakaian bang untuk solat Jumaat. Ini contoh. Kalau dapatlah ya, alhamdulillah.
Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud, tidak seorang pun yang mandi pada hari Jumaat, bersuci dengan alat-alat kebersihan yang dimilikinya, berminyak rambut dan memakai wangi-wangian, kemudian pergi ke masjid tanpa memisahkan di antara dua orang yang telah duduk lebih awal dalam masjid, lalu mengerjakan solat sunat serta mendengar imam berkhutbah, melainkan dosa-dosa yang terdapat di antara Jumaat itu dengan Jumaat yang berikutnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita digalakkan untuk melakukannya seperti mana telah kita sebutkan, kita mandi hari Jumaat dan pergi solat Jumaat. Akan kita bincangkan nanti dalam perbincangan yang akan datang. Dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa yang kecil. Pada setiap hari Jumaat, barang siapa melakukan perkara tadi seperti mana yang kita sebutkan, mandi, bersihkan tubuh badan, berwuduk, keluar daripada rumah, mendengarkan khutbah, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Yakni dosa-dosa yang kecil. Dan hadis yang terakhir di sini, Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawasanya Nabi SAW bersabda, haqqun ala kulli muslimin ghusl wa tib wa siwak yaumul jum'ah. Selayaknya hak bagi seorang Islam untuk melakukannya pada setiap hari Jumaat adalah mandi, wangi-wangian dan bersugi. Yakni berus gigi, bersihkan gigi pada hari Jumaat. Dan hadis yang terakhir disebutkan Nabi SAW pada satu Jumaat pernah bersabda, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, inilah satu hari yang dijadikan oleh Allah untukmu sebagai hari raya. Oleh itu hendaklah kalian mandi dan bersugi, berus gigi, bersihkan gigi sebelum pergi ke masjid. Demikian para jemaah, perkara-perkara antara yang disunatkan untuk dilakukan pada hari Jumaat. Akan kita bincangkan bab seterusnya, yakni bab mengenai solat Jumaat akan kita kupaskan seterusnya nanti insya-Allah. Secara umum, hari ini telah kita mengetahui beberapa perkara. Pada hari Jumaat, malam Jumaat sampai hari Jumaat, kita digalakkan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kita juga dah belajar hari ini daripada malam Jumaat sampai hari Jumaat, kita juga disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Dan barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malam Jumaat, nescaya dia akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumaat tersebut, kerana kita dalam menjalani kehidupan ini memang seringkali kadang-kala kita tidak mendapat petunjuk, kita kadang-kala tersesat. Maka cuba amalkan mulai hari Jumaat ini, barang siapa yang belum amalkan, untuk membaca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 dalam Al-Quran. Wallahu alam bisawab. Baiklah para jemaah, memandangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.